Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali Cuba ke suara. Sembang Marvel. Cuba suara. So, minggu ni kita terlewat sikit upload. Ya, Hari betul. ni, hari Khamis baru sempat untuk shoot. Betul-betul. Dan mungkin publish hari esok sebab takut tak sempat kot. Hari ni nak Yes, publish. Kita sebab bergantung lah. Banyak kita sekarang ni kan, kau faham lah. Masa kita orang shooting video ni beberapa hari lagi nak puasa. Dalam 8 lebih macam tu lah. And perhaps kita orang pun decide untuk kita orang takkan shooting apa-apa video pada bulan Ramadan nanti. Betul. Kiranya kita orang shoot ni all out lah sebelum raya. Betul. Sebelum raya. Jadi Dan kita akan buat macam kau cakap tadi, Dip. betul. Walaupun kita takkan shoot tak ada podcast terbaru untuk bulan puasa, Betul. tapi kita akan tetap teruskan dengan kita buat live Betul. dekat TikTok. InsyaAllah Betul. InsyaAllah. setiap minggu kita akan cuba buat 2 live kot Boleh? kan. Cuba. Nanti kita set and kita orang akan umumkan lah timing ataupun kita redah je. Redah je ataupun korang dapatlah poster ke. Boleh check dekat busuk-busuk. Instagram kita orang lah. Check Instagram. Boleh follow juga Instagram Sembang Marvel. Betul. So, macam biasa sebab kita dah sembang pasal Quantumania, kita dah sembang pasal rumors, bukan rumors lah, teori Quantumania dengan reviews last week. So, minggu ni kita nak sembang tentang update terkini yang ada untuk MCU. Sekejap bang, saya nak tanya. Ni connect tak? Oh, connect. Connect? Oh, kau dah live Belum. Tapi connect lah kan? Connect. Okay, alright, teruskan. Okay. Antara isu dia, apa isu yang ada untuk MCU kali ni? Okay, isu yang kita cuba nak ceritakan adalah benda ni kita orang dah bincang juga dalam live baru-baru ni. Ada rumours mengatakan bahawasanya Secret Wars akan dianjak lagi ke depan. Oh, Ditunda lagi 2026 26 lebih kurang 2026-2027. Kita tak pasti sebab apa, tapi memang makin lambat lah. Ya, makin lambat. Maybe kita dapat tengok kat sini diorang ni cuba untuk tambah lagi movie-movie lain. Macam rumours Doctor Strange, apa tu, kita pun sebab even Armor Wars pun tak ada official announcement lagi. Dan dengarnya bukan Armor Wars lah, dah akan tukar nama juga kan? Katakan itu saya tak pasti. Ke aku salah info? Itu saya tak pasti. Okay, itu pun satu. Lepas tu kita nampak banyak movie series yang dah dipostpone. Betul. Sebabkan MCU nak fokus kepada kualiti berbanding kuantiti. Betul. Satu berita yang sangat baik, yang Betul. benda yang kita kena appreciate sebab bila dia tak produce macam last year, Phase 4 yang terlalu banyak siri dan movie, Betul. at the end dia punya hasil dia agak kita tengok lah Menghampakan lah. Saya setuju. Perhaps tahun ni kita akan hanya melihat 2 series kan bang? Betul. Which is Secret Invasion dengan Loki. Loki, betul. 2 sahaja kan? Setakat ni 2 je. 2 sahaja. Jadi Daredevil next year. Daredevil next year, betul. Dan itu pun Daredevil sekarang ni kita dah dapat information yang ramai artis-artis ataupun ramai daripada siri Netflix The Defender, Punisher, Betul. yang akan buat comeback. Pelakon yang sama. Cakap pasal Daredevil, Punisher apa semua kan, ni saya dah hantar ke abang juga dekat Twitter. Jenna Ortega has reportedly been cast in Daredevil Born Again for a major role. White Tiger Yes, kita dapat dengar yang White Tiger akan membuat kemunculan sulung dia dekat dalam Daredevil Born Again. Scarlett Jessica Jones sebelum Jessica ni Jones yang sebelum dah bukanlah confirm. Dia confirm pun tak. Cuma dia pakai baju Daredevil kan. Betul. Lepas tu siapa ni pelakon Punisher pun ada. Tapi you know, Marvel selagi kita tak dapat confirmation daripada Kevin Feige sendiri, kita tak tahu benda ni betul ke tak kan. Betul. Even selagi kita tak tengok movie tu ataupun series tu, selagi tu kita tak tahu benda tu. Ya, betul. Confirm atau tak. Cuma ada satu rumours yang tak enak untuk didengar daripada Jeff Loveness. Okay. Dia cakap dia dalam perancangan untuk menulis Kang Dynasty dalam berbentuk
Aku tak tahu kau dah baca ke tak. Benda ni baru lagi malam tadi. Okay. Dia nak write Kang Dynasty dalam bentuk komedi apa ajab. Kau tahu tak yang tu? Ada saya baca. Dia macam nak buat Kang Dynasty ni macam superhero komedi. Ya, aku rasa macam Thor punya version lah kot. Tapi ada juga yang bagi tahu Avengers Kang Dynasty ni Fantastic Four tak ada. Betul. Fantastic Four dengan X-Men tak ada. Ya betul. X-Men pun tak ada. Dan kita dapat tahu berdasarkan Kang Dynasty ni kebanyakannya mungkin kita pun bincang dalam live juga. Ni yang aku aku dah jumpa balik. Adventure comedy, fun adventure. Jeff Loveness will write Kang Dynasty as a fun adventure comedy. Yep. So dia kata as a fun family adventure comedy. Aku rasa dia nak buat macam vibe Thor, Love and Thunder. Betul. Macam kelakar-kelakar. Dan aku rasa itu adalah satu berita yang tak seronok orang tak suka lah. Betul. Terutamanya peminat Marvel. Sebab kita tahu Kang Dynasty yang dia adalah serius. Serius dan dia adalah Avengers. Betul. Dia bukan siri macam Thor ke She-Hulk ke. Kau nak buat macam tu tolong, aku harap Pertimbangkanlah. Janganlah buat benda ni. Jangan. Betul. Dan dia akan merosakkan filem Kang Dynasty. Okay, back to apa yang kita bincang kat dalam live sebelum ni juga. Kita dapat satu teori yang bahawasanya dalam Avengers Kang Dynasty ni adalah pertembungan di antara Doctor Strange dan juga Kang. Betul. Kang dan their variants lah. Okay. Perhaps kita pun boleh relate juga dengan animated series, which is daripada resulting from Doctor Strange fighting dengan Kang, yang kita dapat tahu Doctor Strange akan maybe akan kalah dalam Kang Dynasty ni. Dia akan resulting to introduce the introducement of new Avengers. Bukan Young Avengers New Avengers. New Avengers which is akan diketuai oleh Spider-Man lah. Kalau New Avengers ni Spider-Man lah. So kita tak tahu lagi. Awal-awal tadi pun kita orang dah sembang. Avengers Secret Wars akan dibawa ke depan, ditunda lagi. Dan tak tahulah kan, mungkin ia akan ditunda lagi. Macam hari tu pun COVID mula-mula tunda. Lepas tu COVID datang. Aduh, lagi lama dia tunda Black Widow tu. Satu lagi yang lain, Mark Ruffalo dia cakap a potential return of Robert Downey Jr. as Iron Man for Avengers Secret Wars. Dia kata bila orang tanya probability untuk Robert Downey Jr. come back as Iron Man ada tak untuk Secret Wars, dia kata there is a time machine and there are alternate universes and realities, so anything could happen. So berkemungkinan besar. Betul. Saya tak pasti kita dah sebut episod sebelum ni ke tak, tapi ada satu interview antara, saya tak ingat Jimmy Fallon ke Jimmy Kimmel yang dengan Sam Wilson. Apa nama watak Sam Wilson? Sam Wilson lah. Yang dia cakap dia tak akan jadi ketua pada Avengers. Lepas tu orang tanya lagi, will Steve Rogers make their appearance again kan? Or they kill Steve Rogers? Dia jawab, why did they want to kill Steve Rogers? Betul. He is a kind guy. Tapi dia macam tak menjawab soalan. Tapi dia macam bagi benda yang bagi hint lah. Dia tak boleh bagi direct answer, aku rasa. Betul. So menarik juga benda tu. Yep. Another rumours ataupun benda yang ni, Keanu Reeves cakap dia nak, sebelum ni dia cakap dalam satu interview dekat Jimmy Kimmel ke apa, aku tak ingat, dia nak jadi Ghost Rider tu kan. Kita pun pernah cakap kat dalam podcast kita kan. Kali ni dia kata dia nak jadi Wolverine pula. Memang. Dia nak sapu. Tapi dalam dekat Twitter ada satu tweet hari tu yang viral. Salah seorang artis yang paling bayar mahal adalah Keanu Reeves. Betul. Keanu Reeves memang high paid punya artis. Adakah Marvel sanggup untuk invest duit untuk Keanu Reeves? Yang mungkin juga bawa pulangan sebab Keanu Reeves ni agak famous dan kita tahu dia adalah pelakon yang sangat bagus. Terutamanya dalam filem John Wick. Kan? So kita tak tahu benda yang akan jadi. Boleh jadi kalau dia buat kemunculan dalam MCU memang akan menarik. Kita akan nampak nama-nama besar dalam MCU. Saya setuju. Okay. Apa lagi? Kita dah cerita ke pasal synopsis of Captain America New World Order bang dalam podcast? Belum. Aku rasa belum yang tu. Belum Okay. Kita dapat
rumors daripada Marvel Updates di Twitter lah. Synopsis of Captain America New World Order. Okay bang, apa yang kita teka selama ni mungkin nampak lah. Nampak menjadilah. Okay, kita baca Captain America New World Order will follow an international conflict over a new metal called adamantium discovered on Tiamut, the celestial of the Eternals, which is now an island. Each country wants a piece of that new metal and claim the island as its own. Harrison Ford kot, Thaddeus Thunderbolt Ross, who is now president. Sebelum ni dia general. General Thunderbolt. Tapi sekarang dia President Thunderbolt. Is the movie villain who wants to reclaim the island and the adamantium at all costs, and Sam Wilson's Captain America gets in his way by trying to stop him by assembling a new group of heroes, including the new Falcon, to oppose. Captain America will be fighting some other villains who are also trying to get their hands on adamantium. Perhaps mungkin kat sini pun kita tak tahulah. Adamantium ni adalah asal usul untuk Wolverine punya besi tu. Dan kita pun dapat tahu yang orang yang mungkin villain lain yang akan mengejar adamantium ni adalah Dr. Doom sendiri. Tapi adalah impossible lah untuk Dr. Doom keluar waktu-waktu macam ni. Betul. What do you think bang? Falcon yang baru kita pun dah jumpa kat dalam series. Oh, siapa? Yang Mexican guy tu. Dia American tapi yalah, nama dia macam aku tak Bruce ingat, aku tak perasan. like Aku tak perasan. Dalam series The Falcon and Winter Soldier. Okay. So dia lah akan mengganti Sam Wilson as Falcon. Tapi Sam Wilson kan sekarang jadi Captain America. So itu cerita dia lah. So another rumors, kita nak teruskan. Kita nak campak je rumors kali ni. Ya, campak sila. Sebab kita pun dah lama tak buat update MCU ni kan. Bukan dah lama lah, dah lama jugalah sebenarnya. So banyak sangat rumors ni. Betul. Antaranya adalah Varian Kang Ramatut sepertinya akan muncul dalam Moon Knight season 2. Ya. Berdasarkan sumber The Cosmic Circus. Ini apa yang dilampirkan oleh Marvel.Malay lah. Betul. Dekat Instagram. So Kang dilaporkan akan terlibat dengan Moon Knight season 2 Ramatut. Dengan variannya adalah Ramatut. Dan benda ni pun kita pernah cakap somewhere. Betul. Bahawasanya apa relation Ramatut dengan Moon Knight ni? Khonshu lah. Because Khonshu is the Egyptian god dan Ramatut is dia wujud pada zaman Fir'aun Mesir. Dan dia pun dianggap sebagai Tuhan. Betul. Zaman dia. Betul. Dan kalau dia related pun kita kita tak akan terkejut. Sebab dia memang something yang berkait lah. Cuma satu benda yang kita tadi kau maklumkan pasal Fantastic Four tak akan ada kaitan dengan Kang Dynasty. So aku tertanya-tanya juga, kalau Ramatut ni, kalau kita tengok reference komik, yang kalahkan dia adalah Fantastic Four. Betul. So macam mana tu? Aku rasa yelah, kalau reference ni macam tu, mungkin ada movie lain mungkin lah. Fantastic Four akan jumpa dengan Ramatut ke, ataupun mungkin Fantastic Four adalah movie sebelum Kang Dynasty. Kang Dynasty aku rasa. Ke dia mungkin dia dah defeat awal-awal. Mungkin aku rasa akan ada perubahan juga nanti last minute kan. Betul. Sebab sebelum ni pun banyak perubahan yang Marvel buat. Betul. Contoh macam akan ada GOTG sebelum Endgame. Betul. Sebab dia nak perkenalkan ada Warlock. Tapi tak jadi. Tapi tak apa, kita tunggu yang tu. Okay, apa lagi bang? Rumors kita sumbat lagi. Dikatakan yang akan berlakon sebagai ni tak tahulah, dia tak confirm lagi. Sebab ada satu rumors yang mengatakan sekarang ni MCU dah start nak finalize pelakon-pelakon yang akan berlakon untuk Fantastic Four. Salah seorangnya adalah Dev Patel. Yang akan berlakon sebagai Mr. Fantastic. Tapi itu masih lagi rumors, kita tak confirm. Sebab dikatakan Krasinski. John Krasinski. Which is yang berlakon takkan buat comeback untuk Reed Richards dalam Universe 616. Faham. Kau kecewa ke tak? Kecewa sikit sebab kita kena tahu Dev Patel akan kahwin dengan Sue Storm. Dan Sue Storm, adik dia adalah apa nama dia? Human Torch tu. Tak ingat lah nama dia. So dia kena ada nampak relation dan something yang sama lah kan.
Kau Tapi setuju tak apa. untuk Dev Patel sebagai Sebenarnya John Krasinski ni adalah watak yang terbaik untuk sebagai Mr. Fantastic lah. Other than the first siapa yang first kali yang jadi Mr. Fantastic tu, itu adalah betul. Mr. Fantastic yang best lah. Second Mr. Fantastic yang reboot tu dah tak best. So sama ada John Krasinski ataupun yang first kali yang jadi Mr. Fantastic dulu, Reed Richards yang first dulu masa zaman Jessica Alba tu, itu memang terbaik. Combination dia dengan Jessica Alba tu adalah yang terbaik dalam Fantastic Four punya universe, which is before dia orang masuk MCU lah. And kita pun pernah bincang dekat live TikTok beberapa hari lepas kan. Yang sebenarnya Fantastic Four yang pertama, yang awal-awal waktu zaman Jessica Alba tu, ada 2 siri tu, ada 2 filem ya. Itu antara Fantastic Four yang aku rasa best. Betul. Berbanding yang bila dia reboot yang second time tu. Betul. Betul-betul flop and tak best langsung. Aku rasa macam sampah. Kalau definition betul. of filem sampah, Itulah kita dia. boleh letak Fantastic Four reboot tu adalah filem yang sampah. Betul. Dia menghilangkan identiti filem MCU. Bukan filem MCU lah, filem Marvel dan filem Fantastic Four itu sendiri. Betul. Sedangkan sebelum tu filem Fantastic Four dah letak satu benchmark yang tinggi. Betul. Tiba-tiba datang, aduh, aku pun tak tahu kenapa dia reboot. Mungkin sebab dia nak kaitkan dengan zaman-zaman tu Iron Man kan. Dia dah start naik kan. Tak tahu, tapi hampa. Aku rasa kalau Fantastic Four yang awal yang dia bawa tu kekalkan tu best sebenarnya. Best. Yeah. Okay. Next update is kita nak ucapkan tahniah, syabas, shout out kepada Michelle Yeoh, kebanggaan rakyat Malaysia. Ya, betul. Kerana telah memenangi Academy Awards Oscar sebagai The Best Actress. Yes, dan betul. Kenapa kita shout out The dalam first ni? Asian and Malaysian Betul. yang menang Untuk award tu. Untuk award Oscar, dan kebanggaan untuk Asia lah Ya. kan. Kenapa kita shout out kat sini adalah kerana Michelle Yeoh, dia sangat dekat dengan MCU. Ya, betul. Dia adalah pelakon, dia adalah makcik kepada Shang-Chi. Bila kita cakap pasal Shang-Chi, rupanya sebelum tu dia dah muncul kat dalam MCU. Oh, iya ke? Dalam GOTG 2, ini dia. Oh, okay, betul. Dia jadi Aleta Ogod. Kalau korang tengok dalam Guardians of the Galaxy second, memang dah ada Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Dan dia muncul kembali dalam Shang-Chi, which is dia berlakon sebagai Ying Nan, makcik kepada Shang-Chi, iaitu kakak ke adik kepada mak Shang-Chi ni lah. Jadi kita bagi satu penghargaan kepada Michelle Yeoh. Betul. Our national treasure. Tahniah dan hope to see you in the next movie in Marvel Cinematic Universe. Betul. By the way, film Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once, so best juga. Dia bukan best jugalah, memang best. Memang best. Saya baru tengok sebenarnya. Baru tengok. HBO Go. Saya tengok dalam first 30 minutes and dia first 30 minutes pun dah membuatkan saya terpegun. Dia ada kaitan dengan multiverse juga. Multiverse lah. Zaman tu, bukan zaman tu lah. Waktu tu adalah filem Doctor Strange baru keluar. Betul. Lepas tu ramai yang kecewa dan katakan Doctor Strange ni filem yang flop. Kita dah bahas benda ni sebelum ni. Betul. Lepas tu keluar filem ni. Betul. And dia kata filem ni antara filem yang menerangkan multiverse yang lebih baik daripada Doctor Strange. Dan aku terasa yes. Ya, betul. Aku kena agree dengan benda tu. Sebab saya tengok dalam first 30 minutes tu pun saya dah faham lah sebab kenapa orang comparekan dan cakap yang this film is better. Konsep because dia menarik. Konsep menarik. Satu, explanation dia terhadap multiverse tu Mike. explanation dia terhadap multiverse tu straightforward dan kita nampak penjelasan dia sangat ringkas. Betul. Macam yelah, sebab bila multiverse yang Doctor Strange cerita ni complicated. Yelah, kita faham lah dia MCU punya ni kan. Betul. Dia yang ni one movie, dia satu solo movie. MCU ni pula dia banyak pula. Kalau dia hurai lain-lain nanti dia dah bercanggah. Betul. So kita faham. Betul, sangat faham. So shout out untuk Michelle Yeoh. Ya, Tan Sri Michelle Yeoh. TSMY, bukan nama sebenar. YTJT lah. YTJT lah. Aku atau orang kat Twitter tu tanah. TSMY adalah kebanggaan rakyat Malaysia. Aku macam siapa pula TSMY ni kan? Like seriously? Oh, rupanya bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Okay, next. Lah, habis aku rasa kebanyakannya kita dah cerita lah. Kalau aku tengok pun kebanyakannya dah sembang. Oh, ni
Steven Yeun dilaporkan Sentry. akan memainkan karakter Sentry dan Thunderbolt. So itu antaranya lah. Ada banyak lagi. Ada satu juga yang pelakon Korea yang agak famous saya selaku. Yang dia akan berkahwin dengan Captain Pak Marvel. Seo Joon. Pak Seo Joon Mai tembak je nama Aku dia. tak tahu. Aku nama pelakon Korea ke orang-orang Korea Yes, ni Pak Seo Joon. betul. Aku fan Pak Seo Joon. Aku tengok cerita dia. Okay. So dia akan dia dikata, aku rasa aku pernah sembang benda ni. Ya, kita pernah sembang benda ni. Itu antara rumours lah. By the way, ala-ala hari ni adalah hari Khamis. Hari ni adalah hari tayangan filem Shazam. Malam ni aku akan tengok. Tapi kita takkan buat review lah. Kalau kita nak sembang pun mungkin sembang dalam live je nanti. Okay. Shazam ni yelah, kita pun sebelum start podcast ni kita bincang kan, mungkin dia punya marketing dia tak tip-top. Tapi saya tertarik dia punya marketing. Saya dengar dekat Mix FM Mix FM. Yalah, kita drive kereta dengan radio kan. Dia buat Shazam punya advertisement ni macam Yusof Tayyub punya advertisement. Kalau abang perasan, kalau abang dengar lah. Oh, tak. Sebab apa? Dia ada bisik-bisik kan kalau macam Yusof Tayyub kan kenakan kurma dia Timur Tengah, Yusof Tayyub orang bisik kan. Dia cakap macam something yang dia explain watak macam the strong of Hercules. Shazam. Oh, okay. So dia macam menarik dia punya marketing ni kan. Betul. So itulah dia. Yang terakhir sekali. Apa dia tu? Ni kita masuk sikit pasal teori lah. Boleh. Kita pernah cakap Kita pernah cakap apa ni? Kita pernah cakap yang ada apa tu waktu dalam Quantumania ada satu scene yang menunjukkan ketika mana Kang tanya dengan Ant-Man, are you the one with the hammer? Kan? Kita pernah cakap yang berkemungkinan besar dia adalah Captain America. Betul. Salah satu lagi teori yang menguatkan itu adalah Captain America dikatakan disebabkan suit yang hampir sama dengan Ant-Man. Betul. Saya ketika setuju. mana Captain America travel back ke masa sebelum tu, dia memakai suit. Yelah, dia pakai untuk travel kan. So dia pakai suit yang sama dengan Ant-Man. So itu antara teori yang macam menguatkan lagi apa yang kita dah, itu adalah Captain tentangkan. America dan Kang dah jumpa dengan Captain America, bukan jumpa Thor. Bila kita cakap pasal teori ni, itulah mungkin Kang jumpa dia tu mungkin masa tu juga Captain nak mencari bantuan sebab yalah Captain dah kembali ke masa lalu. That's why ini melanjutkan teori seterusnya. Betul. That's why berlakunya kita kena ingat apa kata Hulk. Kalau kita ubah masa lalu, kita akan ubah masa sekarang. Betul. Mungkin disebabkan pertemuan Captain America dengan Kang tu yang menyebabkan perubahan masa dan dia efek sampai sekarang. Betul, setuju. Dan ada teori yang mengatakan yang bahawasanya bila Ant-Man berjaya kalahkan Kang tu dekat dalam Quantumania tu, sebenarnya Ant-Man tidak kembali ke realiti yang sebenar. Betul. Ant-Man macam kembali ke satu tempat yang berbeza. Tapi sama. Dan mungkin timeline dia dah berubah dan sebagainya. Betul. Yang seterusnya aku teringat satu lagi benda yang kita pernah sembang dalam live sebelum ni sebenarnya. Dikatakan kalau ikutkan reference, The Immortals adalah orang yang timekeeper berikan kepercayaan dia untuk jaga masa, timeline. So berkemungkinan besar dia ada dua teori. Victor Timely adalah orang yang sebenarnya menjaga timekeeper, TVA. Dan yang kedua adalah di belakang itu adalah The Immortals. Faham? So dua teori ni lah antara The Immortals yang menjaga TVA. Sebab kita kena ingat, aku tak rasa He Who Remains sebenarnya adalah watak utama. Mesti ada watak lain yang menjaga TVA itu sebenarnya. Yang menjaga timeline dan juga segalanya lah. Because itulah, kalau kita cakap pasal teori ni panjang lagi. Tapi itulah, kita pun dah 24 minit. Kita lupa. Sepatutnya setiap minggu kita kena ada promo untuk siri ataupun filem. Filem lokal. Lokal Filem ada. Okay, apa filem? Aku tak terfikir. Aku dah lupa dah benda tu. Netflix
movie 100. Abang dah tengok? Belum. Okay, saya pun tak boleh tengok lagi. Tapi awal-awal saya dah tengok lah. Okay, kau cerita sikit je. Tapi mungkin kita boleh bagi sedikit sinopsis. Kita shout out kepada movie 100. Sebab sekarang ni busy. Tengok pun macam boleh tengok sekat-sekat je. Even macam everything everywhere all at once tu pun tengok sekat-sekat juga. Jadi korang kat luar sana, kalau korang buka Netflix, movie ni carta nombor 1 lokal. Movie ni nombor 100. Yang aku tahu pasal filem ni, dia ramai cameo dari pelakon-pelakon yang power. Betul. Ada Alif Sata, ada Betul. katanya ada Beto Ada Beto. ramai lah, 100 ada orang. perhaps dalam 100 ni ada Zuhal dan juga siapa nama adik dia? Nama kakak dia? Adik. Nadia Nisa. Yelah nama dalam movie. Alamak aku lupa lah. Iman ke? Bukan Iman kan? Isma. Ada Isma. ya. Nama- Memang Zuhal dengan Isma dua-dua tengah berborak dalam movie tu. And dia menggunakan nama Tak ada nama. Memang tak ada. Semua cameo je semua. Zuhal dengan Isma macam yelah, baru lepas kita pun lepas And tengok. Sebenarnya cerita pasal apa? Cerita dia pasal ni. Cerita pasal ayah dia, which is watak utama ni, nama dia siapa yang nama watak utama ni? Aku tahu Syarul Syarul pelakon dia kan. Syarul. Yang ni kan? Ni Syarul kan? Syarul. Dia Syarul AF, Akademi Fantasi Syarul. So Syarul ni dia duduk kat flat lah. Ayah dia ni sebelum ayah dia meninggal, ayah dia ada serahkan satu note duit RM100, which is kat atas tu macam ada alamat. Tapi dia jenis yang macam dia benci ayah dia. So ayah dia selitkan bawah pintu, and then ayah dia meninggal. Lepas tu 100 yang ayah dia bagi tu dia gunakan. So cerita dia bermula bila dia nak mencari 100 tu, sebab gangster tangkap dia dengan mak dia, ugut untuk bunuh. Sebab gangster nak tahu apa yang ayah dia tulis kat atas duit 100 tu. Lepas tu saya tak tengok sampai habis lagi. So far saya tengok sampai cameo Awi naik motor besar. Itu je. Dan kenapa movie dia 100 adalah sebab 100 note tu. Dan bila interview oleh media terhadap dia punya pengarah Feroz Kadir cakap 100 ni juga disebabkan oleh 100 orang watak yang muncul kat dalam movie tu. Sebab tu lah dia nak highlight benda tu. Faham. Setakat yang kau tengok ni, kau rasa rating? Setakat yang saya tengok rating daripada 5 mungkin 3. Not bad lah. Not bad lah. Sebab kita tak tengok sampai habis lagi. Saya tak tengok sampai habis lagi. And for the first 30 minutes juga kot. 30 minutes ke 40 something saya dah tengok. In my opinion, movie ni in terms of penceritaan dan plot a bit shaky, tapi performance wise very good lah. Dia di backup dengan dia punya pelakon yang power lah kot. Okay, faham. Saya tak sampai lagi part yang sebab viral juga kat TikTok, yang part Alif Sata muncul kelakar kan. So saya tak sampai part tu lagi. Tapi orang kata this movie is one of the best movies yang boleh tengok kat Netflix. Yang baru, filem baru yang ada kat Netflix. Ke mungkin lepas ni kita boleh promo filem Pulau. Saya tak tengok lagi Pulau. Filem Pulau tu sebenarnya fun fact dia adalah bekas company yang lama aku, bukanlah tempat kerja lama aku yang produce filem tu, Web TV Asia. Dulu aku kerja dekat Web TV Asia. TV Asia ni yang produce cerita ni juga kan? Rise. Rise. Ini Kalilah kan? kan? Ini Kalilah pun sama juga. Dia produce filem tu, dan dia adalah produce filem Pulau. So kalau ada mana-mana syarikat ataupun production yang nak buat promotion tentang filem korang, korang boleh email kita orang ataupun hit kita punya DM dekat Instagram boleh, TikTok pun dah boleh sekarang. Okay. Sebab kita pun sedang mencari klien-klien yang mungkin boleh dimasukkan dalam kita punya podcast. Okay, thank you guys. Alright, thank you guys for listening. Dekat Spotify jangan lupa untuk letak rating 5 star. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita orang. Follow kita orang dekat TikTok, dan follow juga kita orang dekat Instagram untuk update-update terkini. Live kita orang bila, sebab kita orang kan buat live selalunya dekat TikTok. Betul. So stay tune, korang kena follow je semua. Dan kita punya YouTube ni pun dah boleh monetize. Sekarang ni belum lah. Mungkin esok lusa dah boleh monetize sikit lagi. InsyaAllah. So kita berharap yang kita pun boleh buat something yang lebih baik untuk audience kita akan audience datang. Dan community. Thank you so much guys for supporting Sema Marvel. Betul. See you guys very soon. Bye-bye. Bye.